Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi shay'un fi ar wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah. Sekali lagi kita dapat di pagi yang sangat mulia ini bersama-sama duduk berbincang mengenai satu buku yang sangat istimewa, susunan Dr. Wan Rosli Wan Ahmad, pensyarah kanan Universiti Islam Antarabangsa, iaitu buku mengenai teknik faham dan hadam kata dasar Al-Quran. Jadi sebenarnya buku ini ialah kaedah-kaedah yang terpilih dan teknik pemulih bagi yang belajar Arab tidak boleh-boleh. Jadi tujuan dia buku ini ialah kita nak membantu orang yang duk kata susah. Jadi kita bila nak belajar ini kita kena banyak bersabar dan paling mustahaknya kita yakin, berdoalah kita setiap masa, bertakwa, berdisiplin, dan untuk kita dapat pertolongan Allah, kita kena sama-sama menerima program ini sebagai program kita. Bukan program ini program Pusat Tarbiyah Taqwa, tetapi adalah program bersama yang mana tujuannya kita ingin belajar bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Allah sangat maha tahu. Allah maha kaya, maha pengasih, maha pemurah, maha penyayang. Jadi kita sangatlah mustahak mengambilkan kerja ini sebagai kerja kita, menyampaikan kepada semua ahli-ahli keluarga kita, sanak saudara kita, sahabat-sahabat kita dan seluruh masyarakat. Kita on Facebook, kita kena tekan like agar semua rakan-rakan kita maaf kena tekan share agar semua rakan-rakan kita akan mengikuti. Dan kita kenalah buat dakwah, kena banyak bersabar. Nak dapat ilmu ini, musuh kita tu ada. Musuh kita tetap Iblis. Iblis akan kata susahlah. Apa saja perkataan-perkataan ataupun tajuk-tajuk yang kita rasa susah, kita sabar dulu. Nanti akan dipermudahkan. Bila kita banyak berkhidmat, Allah pasti akan membantu. Bila kita khidmat, memaklumkan kepada sahabat-sahabat kita, ahli keluarga kita semuanya untuk mendekati program ini, insya-Allah Allah pasti akan membantu kita dengan memberi kita kepahaman akan ilmu ini. Baik, kita ada 3 kandungan seperti biasa, ada bahagian 1, bahagian 2 dan bahagian 3. Ini 3 bahagian ini saja yang kita akan membicara. Baik, saya dengan tidak melengahkan masa lagi, kita terus pergi ke bahagian 2 dulu. Bahagian 2 ini sangat-sangat mustahak kerana kita nak mengumpul kosakata, iaitu kita nak mengumpul vocabulary. Vocabulary ini sangat mustahak bila kita nak belajar bahasa maupun bahasa lain daripada bahasa Arab, bahasa Inggeris ke, kita mesti banyak perkataan-perkataan dalam diri kita tu sudah ada. Sangat mustahak. Jadi Ustaz Farid, kita mulakan bahagian 2, iaitu kamus kata dasar Al-Quran. Silakan Ustaz Farid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita membicarakan qamus, teknik-teknik melihat qamus, sama ada qamus Al-Quran ataupun qamus dalam bahasa Arab telah kita bincangkan. Sekarang kita lihat mengenai dengan qamus huruf tha pada page yang ke-81, Wahid wa Samanun.
81. Okey, kita lihat yang ada 3 ba. Banyak huruf sa ni, tak banyak ada huruf sa ni dalam Quran. Yang kata dasar ataupun perkataan huruf asalnya daripada sa tak banyak. Ada satu lagi dalam Quran bukan dalam bahasa Arab banyak. Kita lihat yang 1 ba tu banyak, yang 2 ba kadang-kadang datang, yang jarang-jarang daripada huruf sa adalah 3 ke 4 ba. Itu yang 3 ba tak ada, 4 ba saja. Itu pun 1 saja huruf sa. Jika tak banyak Ustaz Farid, mungkin kita ambil yang 2 bar tu masuk dia sekali. Ambil 2 bar tu. Ambil sikit. 2 ba sekali. Okey. Sebelum tu kita lihat yang pertama yang paling banyak ba dia. Bukan huruf ba ba yang petak 4 tu yang ada warna merah tu. Selalu digunakan. Perkataan daripada sa mim mim. Setiap huruf yang bertasydid, bersyaddah, bersabdu, maka asalnya daripada 2 huruf yang sama. Contohnya seperti thumma. Thumma ni sangat banyak dalam Quran lah. Setiap juzuk adalah thumma ni bermaksud kemudian. Dia termasuk daripada huruful ataf, huruf ataf. Huruf ataf ni apa? Dan, kemudian, atau dan sebagainya lah. Itu dalam ilmu nahu. Kita tak nak sentuh di sini. Tapi bila berbaris lain sa tu kita bariskan atas jadi sama. Maksudnya adalah nun di sana. Di sana. Bermakna hunalika. Okey? Itu perbezaan dia. Kalau thumma bermaksud kemudian, kalau thamma bermaksud nun di sana, itu bermaksud hunalika. Dalam bahasa Arab bila maksud wa min samma, dalam kitab-kitab banyak disebutkan wa min samma bermaksud kerana itu. Seterusnya kita lihat yang 2 ba. 2 ba ni banyaklah. Salah satunya kita lihat pada muka surat 82 ni. Daripada sa nun ya. Sana yasni. Okey? Sana yasni memalingkan. Perkataan ni kita akan jumpa dalam hadis yang Nabi baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Qabla yasni rijlaihi. Sebelum memalingkan 2 kaki, makna melipat 2 kaki tu. Nampak sana yasni, makna melipat ataupun memalingkan. Okey? Daripada perkataan istasna, istasna yastasni istisnaan, bermaksud exception, pengecualian. Istasna telah mengecualikan. Istisna tu pengecualian lah. Ini semua istisna ada satu bab dalam ilmu nahu. Bab istisna. Kemudian isnani, itu untuk 2 orang lelaki, 2 orang yang muzakkar. Isnatani, 2 untuk 2 orang ataupun 2 benda yang muannas. Isna asyara, 12 untuk yang muzakkar ataupun yang lelaki. Isnata asyrata, isnata asyrata, 12 tetapi untuk perempuan ataupun muannas. Masna, berulang. Berulang tu maksudnya apa? 2-2. Jamak dia adalah mathani. Sebab tu dipanggil surah Al-Quran, surah Al-Fatihah dipanggil apa? Sab'ul mathani. 7 ayat yang berulang-ulang. Mathani, jamak kepada masna. Masna ni makna 2-2. Sebab tu dalam Quran kata masna wa thulatha wa ruba'a. Kahwinlah 2, 3 dan 4. Tapi kalau orang salah terjemah, kahwinlah 2, makna jadi 4. 3 jadi 6. 3 campur 3, 6. Dan juga ruba'a, 4 jadi 8. 8 tambah 6, tambah lagi 4, jadi berapa? 18. Boleh kahwin sampai 18. Kalau dia ambil literal makna itulah masna wa thulatha wa ruba'a. Jadi di sini bermaksud masna 2, thulatha 3,
masna, ruba'a, 4 dan wazan ni kita panggil apa, baris yang mengikut atas wazan ini, mana atas wazan fa'la ataupun masna, ini dikategorikan dalam ismul ladzi la yansarif, yang diharamkan berbaris, tanwin dan juga bawah. Ini dalam bab nahu. Kita tak bincang juga di sini sebagai selingan. Okey, masna jamak dia adalah masani. Salah satu nama Al-Fatihah adalah sab'ul masani, 7 ayat yang berulang-ulang. Lagi? Cukup sangat tu? Cukup, okey. Jadi sa ni hanya ada satu ya Ustaz ya? Hanya ada satu yang mempunyai 4 bar. Yang 4 bar ini ialah seperti mana yang dijelaskan oleh Ustaz Farid tadi, sentiasa digunakan dalam Al-Quran. Ya. Jadi kita kena hafalkan benda ni. Yang ini sangat mudah. Kita kena hafal summa iaitu kemudian, dan summa nun di sana. Jadi ini kena hafal tak banyak satu ya. Tapi yang lain-lain tu dalam buku gini muka surat 82 dan juga 81, dia ada 2 bar dan 1 bar. 2 bar ni jarang digunakan. Jarang digunakan. Baik, seterusnya kita minta Ustaz Agong untuk masuk ke pengajian kaedah mudah, bahagian 1, iaitu kaedah mudah dan terpilih bagi memahami pengembangan kata dasar. Kita sudah berada di kaedah terpilih yang keempat ya Ustaz? Yang kelima. Maaf, kaedah terpilih yang kaedah terpilih yang kelima, muka surat 14. Muka surat 14. Sila Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'da, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita sudah sampai di kaedah terpilih kelima, insya-Allah. Jadi kita nak sambungkan dari yang semalam mengenai kaedah terpilih tu. Yang semalam kita dah bahas mengenai perubahan kaedah daripada yang ni kan fi'il madi nama dia, atau kata kerja di masa lampau. Ni fi'il mudhari', kata kerja semasa atau selalu. Fa'ala, yaf. Kalau kata kerja yang semalam, ni kan 3 huruf ni. 1, 2, 3. 3 huruf. Yang 3 huruf ni susah kita nak tentukan huruf apa ni, harakat yang tengah-tengah ni. Susah kita nak tentukan yang ni. Kadang dia pakai baris depan, kadang baris atas, kadang baris bawah. Macam tu juga sini. Kadang dia baris depan, kadang dia baris atas, kadang dia baris bawah. Macam kita nak contohkan sama antum semua. Kita nak membaca bahasa Arab dia lah. Qara'a. Qara'a, kalau kita cari dalam kamus, qara'a yaqra'u. Ini yang fi'il madi dia, kata kerja di masa lampau dia, past tense dia punya. Yang ni kata kerja semasa yang kerjakan sekarang, al-fi'il mudhari'. Qara'a yaqra'u. Yang ni pakai baris atas. Yang ni pun pakai baris atas. Tapi berbeza kalau dia kata kerja memukul. Daraba yadribu. Kalau yang ni berbeza dia.
Yang ni pakai fathah atau baris atas, yang ni pakai kasrah. Jadi dia tak sama. Ini fathah, ini kasrah. Ini fathah, ini fathah. Atau ni baris atas, ni baris atas, ni baris atas, ni baris bawah. Membaca. Bahasa Arab membaca. Kalau menulis. Menulis. Kataba. Yaktubu. Kalau kita tengok sini pakai baris atas, sini pakai baris depan. Sini baris atas, sini baris depan. Sini baris atas, sini baris bawah. Sini baris atas, sini baris atas. Susah kita nak tentukan yang huruf tengah-tengah ni apa baris dia. Sama ada untuk fi'il madi ataupun fi'il mudhari. Susah. Kalian 3 huruf yang semalam tu. Itu tu memanglah kita kena rujuk kepada kamus. Yang hari ni, yang pada kaedah terpilih nombor 5, ini yang senang dia. Ini yang untuk patterns nombor 1. Pattern nombor 1, patterns atau pola atau corak dalam kitab ni. Ustaz Dr. Wan Rusli dia buat sini istilah dia adalah corak. Boleh setelah sikit Ustaz? Boleh ya. Baik, ikut nota yang diberikan oleh Ustaz Wan Rusli. Jadi selama ini kita ikut wazan 1 saja. Jadi hari ini kita akan pergi ke wazan 2 hingga 9, iaitu kaedah yang tetap. Itu nota dia kata kaedah yang tetap. Jadi perubahan untuk wazan 2 hingga 9 ini adalah tetap kecuali bila dimasuki huruf ilah atau dibaca majhul ataupun diirab secara nasab atau jazam. Ini nota dia lah. Tapi sebenarnya yang ini kita pedulikan lah. Istilah-istilah banyak yang kita pedulikan. Nanti belakang hari pelan-pelan kita akan faham. Hanya Ustaz boleh ulas sikit lagi tak mengenai wazan tadi. Yang sebelum itu hanya wazan 1. Hari ini dia pergi wazan 2 hingga 9. Boleh Ustaz ulas sikit tak? Yang macam saya sebutkan tadi, ini wazan 1 tu. Ini wazan 1. Ni wazan 1. Sebab tu saya cakap tadi, wazan 1 ni, yang pertama, dia kan ada 9 wazan. Macam yang saya cakap semalam, 9 wazan. Ada 9 wazan. Sekejap. Ada di muka surat 9. Di kaedah terpilih 3. Dr. Wan Rusli dah tulis 9 wazan. Ada 9 wazan. Ini yang 1. Yang 1 ni yang 3 huruf. Yang 3 huruf dah kita bincang semalam di level 4. Yang 3 huruf ni susah dia adalah bila mana kita nak bagi baris yang huruf tengah ni. Sebab dia kadang pakai doma-doma, atau baris depan, atau baris atas, atau baris bawah. Macam yang saya contohkan tadi. Itu macam mana nak tentukan? Contoh qira'a. Kita tak boleh bagi sini qira'a yakri'u, tak boleh. Kita mesti rujuk kepada kamus. Okey, sekarang kita masuk ke kaedah yang nombor 2 sampai 9. Ini 1. Ini yang wazan, bukan kaedah, ini wazan. Ini wazan nombor 1. Kita sekarang masuk kepada wazan yang nombor 2 hingga 9. Ni pada muka surat 14. Nombor 2 hingga nombor 9. Okey, sekarang kita nampak yang nombor 2, wazan dia atau patterns dia atau corak dia adalah af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu. Sama contoh dia macam adkhala yudkhilu. Yudkhilu. Nampak Ustaz? Adkhala yudkhilu. Satu di atas, satu di bawah Ya. di atas. Betul. Ini patterns dia atau wazan dia atau corak dia adalah yang satu di atas, satu di bawah ni, nombor 2 ni. Af'ala yuf'ilu. Ini contoh dia. Patterns dia mana? Patterns nombor 2 ni. Corak dia mana? Corak nombor 2 ni. Dalam bahasa Arab dinamai wazan. Ini wazan nama dalam bahasa Arab. Dalam af'ala yuf'ilu. Jadi kalau tanya orang, adkhala yudkhilu, apa wazan dia? Wazan dia nombor 2 tu. Apa tu? Af'ala yuf'ilu. Macam ajma'a yujmi'u. Ini patterns dia.
Sama bentuk dia. Ini sama dengan yang ni, ajma'a yujmi'u. Jadi pattern dia adalah af'ala. Dalam kitab tu ada af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu. Ini dinamai pattern dalam bahasa Inggeris dia. Dalam bahasa Melayu corak, dalam bahasa Arab wazan, dalam bahasa Arab. Itu kita sebut semalam wazan. Inilah maksud wazan tu. Jadi wazan itu selalu timbul, selalu kita akan boleh lupa. Kita tulislah buat catatan, dah hafal apa dia wazan. Selalu akan ditimbul wazan. Jadi Ustaz Agung kata tadi corak dalam bahasa Melayu. Kalau dalam bahasa Inggeris mana dia pattern. Apa akan dia ini wazan? Selalu akan ditimbul wazan. Apa itu wazan? Corak ataupun dalam bahasa Inggeris pattern. Jadi ini yang pattern pertama atau wazan yang pertama tadi yang 3 huruf. Ini yang kedua. Ini ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4. Ini 4 huruf. Okey. Ini wazan yang kedua. Wazan yang ketiga ada lagi di sana. Ada fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu. Wazan yang keempat fa'ala yufa'ilu. Okey, dalam kitab ni banyak, dalam kitab ni kita cari dalam kamus. Kita cari sini. Muka surat 87 dalam kamus dia bahagian 2. Muka surat 87. Ini bar dia ada 3 ni. Banyak makna ni, kerap ni. Kita ambil contoh dia berjuang. Berjuang, apa bahasa Arab dia? Jahada. Kita tulis jahada. Jahada. Apa pattern dia? Ikutkan yang wazan yang mana? Kita balik kepada wazan-wazan tadi. Ikutkan yang wazan mana tu? 2 ke? Sekejap. Ikutkan wazan yang mana dia? Yang wazan nombor 2 ni ke? Atau 3 atau 4? Boleh sini jahada, yujahidu. Boleh ke sesuai ke dengan af'ala? Tak sesuai. Sesuai ke dengan fa'ala? Tak sesuai. Sesuai tak dengan fa'ala? Jahada. Sesuai dia. Maknanya inilah wazan dia. Wazan dia itu nombor 4. Berarti jahada tu wazan dia adalah yang nombor 4. Boleh kita ubah terus jadi fi'il mudhari' dia. Ikutkan wazan ni. Sini yufa'ilu. Maknanya sini adalah yujahidu. Jahada yujahidu. Fa'ala yufa'ilu. Boleh yang nombor 5. Ada sana tu wazan dia ifta'ala. Ifta'ala. Kita ambil contoh dia. Kita cari dalam kamus ni. Kita cari dalam kamus. Kita cari ni. Kita nampak sini. Sini apa ni bahasa Arab berkumpul? Berkumpul ijtama'a. Ijtama'a. Ini dalam Al-Quran ada ijtama'a. Ijtama'a ni apa wazan dia? Kita tengok lagi, kita rujuk lagi kepada yang wazan-wazan tadi. Sini ada af'ala tak sesuai. Ijtama'a ni berapa huruf ni? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Af'ala dia 4 huruf. Fa'ala dia 4 huruf. Fa'ala 4 huruf. Tak sama dia. Jumlah huruf dia tak sama. Kalau ifta'ala ada 5. Sesuai tak bentuk dia? Ijtama'a dengan ifta'ala. Cuba kita samakan. Ifta'ala. Sama ada alif. Sini ada ta dia. Sama dia. Maknanya wazan untuk ijtama'a adalah ifta'ala. Ifta'ala yafta'ilu. Maknanya fi'il mudhari' dia apa? Ijtama'a
yajtami'u. Kita tinggal ikut je yang ni. Yang ni yafta'ilu ni yajtami'u maknanya. Okey. Ada lagi infa'ala, yanfa'ilu, ada tafa'ala, yatafa'alu, ada tafa'ala, yatafa'alu, ada istaf'ala, yastaf'ilu. Banyak lagi wazan tu yang boleh kita hafal. Sebetulnya dihafal ni biar senang kita nak belajar selepas ni. Kita cari dalam kamus, kita gunakan kamus ni. Kita saya celah lagi sikit. boleh ya? Ini Ustaz buka surat 14. Ustaz Wan Rosli dia bagi nota di bawah tu. Simbol mudhari hanya berbaris hadapan. Dia bagi contoh tu. Bila wazannya mempunyai satu imbuhan saja, iaitu dari wazan 2 hingga 4. Jadi minta Ustaz uraikan maksud imbuhan tu. Bila wazannya mempunyai satu imbuhan saja. Cuba urai sekali lagi boleh tak? Yang imbuhan, yang ni maksud dia. Satu imbuhan saja. Masa cakap tadi, yang mempunyai 4 huruf. Yang 4 huruf yang mana? Yang nombor 2, nombor 3, nombor 4. Nombor 2, nombor 3, nombor 4 ni kan 4 huruf ni isi dia. Af'ala ada 4 huruf ni kan? Ada 4 huruf macam contoh af'ala. Macam tu juga yang nombor 3, nombor 4 ni 4 huruf semua. 4 huruf ni kan sebenarnya pernah dalam kitab Dr. Nasli kan dicakap sebenarnya majoriti perkataan bahasa Arab tu asal dia adalah 3 huruf saja. 3 huruf. Maknanya kalau 4 huruf ada 1 huruf tambahan, ada 1 huruf imbuhan. Ada imbuhan. Macam tu juga yang sini ni kita tengok af'ala yuf'ilu. Tengok fi'il mudhari dia ada 1 imbuhan. Ada yuf'ilu, ada ya. Ya ini adalah imbuhan dia. Imbuhan dia berbaris depan. Sebab tu di sini cakap simbol mudhari hanya berbaris hadapan bila wazannya mempunyai 1 imbuhan. Ni 1 imbuhan. Yuf'ilu, 1 imbuhan dia. Maknanya dia berbaris hadapan. Ni berhadapan, ni berhadapan. Kalau yang sini ni, sini banyak imbuhan dia. Ni ada berapa ni? Ada ini yang 5 huruf. Kalau 5 huruf maknanya ada 2 huruf imbuhan. Okey. Kalau 2 huruf imbuhan tak payah baris hadapan. Ni. Kita ambil contoh daripada kita nak sesuaikan setiap wazan. Kita ambil contoh dia pada kita cari dalam kamus. Pada muka surat 140. Ini kata dasar dia. Kata dasar dia adalah dot, ain dan fa. Ba dia ada 3. 1, 2, 3. Ba dia ada 3. Kata dasar dia dot, ain dan fa. Okey. Kita ambil yang sini ni. Yang makna dia menganggap lemah. Apa bahasa Arab dia? Istad'afa. Istad'afa. Kita tulis sini. Istad'afa. Istad'afa. Apa wazan istad'afa? Kita cari sini. Yang mana sesuai? Istad'afa ni berapa huruf ni? Sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Cari yang 6 huruf. Infa'ala 1, 2, 3, 4, 5. Tafa'ala 1, 2, 3, 4, 5. Tafa'ala 1, 2, 3, 4, 5. Yang nombor 9. Istaf'ala 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 huruf dia. Maknanya dia sesuai dengan ini sajalah. Yang 6 huruf ini saja. Maknanya inilah wazan dia. Berarti istad'afa, wazan dia adalah istaf'ala. Fi'il mudhari' dia yastaf'ilu. Maknanya kalau kita ubah jadi fi'il mudhari', jadi kata kerja semasa, yastad'ifu. Jadi senang. Kita tinggal nak belajar. Kalau nak belajar nak kuatkan pemahaman, kita rujuk kepada kamus, kita cari wazan dia. Dalam kamus tu Dr. Warusi dah cakap di sini. Dalam kamus tu Dr. Warusi bagi tanda warna merah untuk setiap kata kerja. Dia kalau kita tengok tadi tu, mana yang tadi do'af. Contoh yang macam ni, kalau kata kerja, Dr. Warusi dah buat warna merah. Jadi kalau kita terjumpa yang warna merah ni, maknanya ni kata kerja. Kita tinggal cari wazan dia saja. Macam ajroma. Ini kat merah kan warna dia kan.
Maknanya ini kata kerja ni, fi'il ni. Kita cari wazan dia. Ajrama apa wazan dia? Sama dengan yang ni. Af'ala. Yang wazan yang nombor 2 tadi. Jadi senang. Kita kita buka kamus dalam ni, kita cari wazan dia. Biar kita semakin kuat kepahaman kita mengenai wazan-wazan yang 9 tu tadi. Jadi itu mengenai wazan. Tuan-tuan sini cakap, jadi kita cari yang warna merah dalam kamus. Okey, di belakang ni ada latihan. Latihan ni boleh kita contoh, saya jawab satu latihan. Sini basyara. Basyara, Tuan-tuan sini tak tulis sini ni. Apa ni baris dia? Ni yabashiru ke, yibashiru ke, apa baris dia? Kita sesuaikan basyara. Basyara ni mana ikut dia? Basyara. Basyara ni ada berapa huruf ni? Ba, sya dia ada syabdu. Makna dia sya dia ada 2 huruf. 1, 2, 2, 1, 2, 3, 4. Ada 4 huruf. Cari yang sini 4 huruf. Ikutkan yang wazan yang ketiga. Fa'ala. Maknanya, kalau basyara, sini ni apa sini? Ikutkan yang ni. Fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu. Berarti sini basyara yubashiru. Basyara yubashiru. Ikutkan wazan, ikutkan patterns. Macam tu juga yang bawah ni, qaddama yuqaddimu. Jadi senang kalau kita dah faham wazan, senang nak jawab untuk setiap soal latihan. Semua latihan ni banyak sini. Mana yu'minu. Ini ada wazan dia. Boleh kita cari dalam. Ustaz, saya rasa sangat mustahak bagi semua yang mengikuti program kita ini. Bila ada latihan di sini, setiap perkataan-perkataan itu kita gunakan kamus, carilah makna dia. Kerana kalau kita nak bagi makna ni, maka masalah Jadi semua kena usaha gunakan kamus bahasa Arab, bahasa Malaysia. Kita cari perkataan-perkataan sama arti. Tadi macam saya kata tadi, basyara, apa makna, tulis pula dia. Jadi itu baru mudah kita kena usaha. InsyaAllah. Jadi betul tu. Jadi kita selain kita mencari wazan, kalau boleh kita kena tambah lagi nak mencari tahu makna dia dari kamus ke, atau dalam kamus yang ada dalam kitab ni. At least dalam kamus dalam kitab ni. Jadi kita kena raja-raja mencari tahu makna dia. Tak hanya sekedar wazan saja. Ni wazan ni baru kita cari patterns dia. Tapi kalau kita nak menambahkan pengetahuan kita mengenai makna dari setiap perkataan, kita cari dah dalam kamus, atau minimal atau at least kamus yang ada dalam kitab ni. Dalam kitab ni ada kamus dia. Okey. Jadi itu saja dahulu. Kita kembalikan kepada Tuan Haji Zahir. Terima kasih Ustaz Agong. Ustaz Agong ini adalah baru tamat pengajian bahasa Arab di Universiti Islam Antarabangsa. Dia telah berjaya lah dalam ujian pengajian master bahasa Arab master. Dia akan sambung insya-Allah tahun depan. Bersama-sama kita berdoa agar dia dapat menyambung pelajaran PhD dalam bahasa Arab. Ustaz Farid ada apa-apa nak bincang lagi pasal tajuk yang telah dijelaskan oleh Ustaz Agong? Bismillahirrahmanirrahim. Pada muka surat 14-15 ni sebagai kesimpulan mudahnya, dah dihurai panjang tadi Ustaz Agong Kesimpulan mudahnya, wazan PL yang ada dalam bahasa Arab ni banyak lah. Yang diguna pakainya adalah dalam muka surat 14 2 sampai 9 saja. 2 sampai 9. 2 sampai 9 ni tak ada cara lain lah. Walaupun dalam buku ni bagi cara mudah nak ingat, iaitu huruf depannya ada yang baris depan, huruf yang second last dia, ada yang baris bawah, baris atas. Tak apalah, itu cara itu dari segi teknikal lah. Tapi yang paling penting, daripada 2 sampai 9 ni perlu hafal, kerana dia kekal sampai hari kiamat, tak akan berubah. Wazan ni, fi'il mudhari' dia, macam mana dia datang, bentuk dia, fi'il mudhari', fi'il madhi, isim masdar dia akan berkekalan sampai hari kiamat. Dan tak rugi pun kita hafal sebab dia tak akan berubah lah.
Tak kira lah zaman 4.0 akan datang 5.0, tetap sama wazan, tak akan berubah sampai hari kiamat. Jadi sebab itu yang Ustaz Muhammad Rosli bagi ni dari segi teknikal nak mudahkan. Tapi saya sarankan hafal dia 2 sampai 9, tak perlu kita hafal teknikal ni. Sekarang dia kekal sampai hari kiamat. Cuma yang wazan yang pertama tu ataupun pattern yang pertama dia tak bagi di sini sebab pattern yang pertama tu dia banyak sikit. Tapi nombor 2 sampai 9 kena hafal. Dan nombor 2 sampai 9 tak bantu bagi kita dalam tengok kamus. Kita tengoklah kamus tak membantu. Dia akan bantulah mungkin dalam 5 ke 10% sikit lah bantu dari segi terjemahan. Tapi semua itu penambahan huruf, penambahan kita panggil kita panggil apa, solasi mazid, rubai mazid. Semua itu ada function tersendiri. Itu yang kita panggil hafal je tak cukup, kena tahu function dia, penggunaan dia, implikasi makna dia. Itu yang penting. Cuma nombor 1 tu dia agak rumit lah. Kena buka kamus nombor 1 tu. Sebab tu tak berikan di sini. Dia kata nombor 2 sampai 9. Nombor 2 sampai 9 tak buka kamus pun tak apa, memang wazan akan kekal sampai hari kiamat. Itu saja yang boleh saya simpulkan di sini. Baik, terima kasih Ustaz Farid. Tuan-tuan, puan-puan yang kami hormati sekalian, saya sekali lagi kerana Al-Quran itu banyak ayat-ayatnya diulang-ulang, diberi peringatan, diberi perintah, larangan-larangan, diulang-ulang. Jadi kita jalan program ini pun kita selalulah kena ulang. Memaklumkan kepada tuan-tuan, puan-puan kepentingan peranan kita ni. Ambillah program ini sebagai program kita bersama. Kerana kita sedang mengkaji, sedang kita belajar bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala memilih bahasa Arab untuk diturunnya Al-Quran. Al-Quran itu ialah panduan penghidupan. Al-Quran itu adalah panduan penghidupan. Semua orang bila dia terima Islam dia solat. Tapi kita lemah sikit lah. Bila kita solat tu memang betul, datuk-datuk nenek kita semuanya solat. Solat berjemaah dulu, orang tua-tua dulu ni, zaman-zaman dulu lagi, zaman bapa-bapa kita semuanya solat berjemaah. Solat tarawih bila datang bulan puasa, banyak baca Al-Quran, khatam. Tapi kita kurang, kerana mungkin kurang terdapat khusus-khusus memahami bahasa Arab Al-Quran, khusus untuk Al-Quran. Jadi banyak kita bila lepas sembahyang tarawih tu, orang tua-tua dulu termasuk sekarang ni budak-budak pun akan cakap, wah imam ni bagus baca, dia sedap, imam ni pantas dia baca. Tetapi kita tidak langsung mengambil kira untuk memahami apa dia perintah Allah ni, apa dia larangan-larangan dia, apa dia peringatan-peringatan dia. Sangatlah musak tuan-tuan, puan-puan, anak-anak kita, saudara mara kita, semua ahli keluarga kita, jiran kita, masyarakat keseluruhannya. Kerana Al-Quran itu ialah panduan penghidupan. Jika kita setiap masa kita duduk semayang, kita duduk baca surah-surah itu, bila kita faham, kita akan takut kepada Allah, takut untuk melakukan kesilapan, takut untuk melanggar segala perintah-perintah Allah. Kita semua ingin di akhir zaman nanti, di akhirat nanti, kita semua ingin bersama-sama duduk di dalam syurga. Jadi sangatlah musak tuan-tuan, puan-puan, tekankan like, maaf tekan like lagi. Tekankan share di bawah Facebook kita tu, sebelah kiri ada share. Tekan share agar semua saudara mara kita, ahli-ahli keluarga kita, jiran tetangga kita yang mana yang kita selalu berhubung dalam Facebook, mereka juga dapat kongsi. Dan kita ada 2, satu dalam Facebook iaitu Pusat Tahfiz At-Taqwa. Yang lagi satu, jika kita terlewat, kita juga boleh mengikuti di dalam YouTube. Dalam YouTube, tuan-tuan typekan Pusat Ilmu At-Taqwa. Pusat Ilmu At-Taqwa. Nanti semua pengajian kita ada dalam itu. Dah ada 100 video lebih. Ada yang belajar bahasa-bahasa Arab, nahwu dan sorob yang tinggi itu pun ada dalam tu.
Jadi yang sekarang ini tazkirah, kuliah-kuliah, bab-bab solat, macam-macam ada di situ. Jadi kita ni masih lagi lemah. Kita sedang menyusun agar memudahkan. Tapi ingat, tanggungjawab tuan-tuan, puan-puan, terimalah ini sebagai program kita bersama. Kita sebarkan, kita viralkan YouTube tu, kita viralkan kepada semua kenalan-kenalan kita dalam grup-grup. Kita jangan duk malu-malu. Kadang-kadang kita biarlah, kita duk kira kita ya, kita tak kira orang lain. Ingat, ini kerja kita. Dakwah itu adalah kerja kita. Tabligh menyampaikan, itu kerja kita. Tabligh menyampaikan, kita sampaikan ilmu ini. Ilmu mempelajari bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Ini kita kena sampaikan kepada semua yang berkaitan. Karena kita semuanya ingin mudah untuk memahaminya. Baik, untuk bahagian ketiga, kita sambung sekarang ke bahagian ketiga, pengukuhan. Iaitu senarai perkataan berlawanan makna dalam satu ayat ataupun senarai perkataan seerti. Kita jemput Ustaz Farid. Ustaz Farid ini juga dia seorang alim dan hafiz. Dia telah membuat ijazah dan terus mendapat master lah dalam pengajian fiqh. Jadi sila Ustaz Farid. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung pada muka surat yang ke-218. Perkataan seerti. Dia walaupun seerti muradif sinonim, tetapi sudah pasti di sana tidak ada perkataan yang sama dalam Quran. Walaupun dari segi maknanya sama, implikasi maksudnya berbeza. Itu perlu kita tahu. Contoh yang kita bincangkan semalam, abaqa, betulkan baris pada buku yang ada pada tuan-tuan, puan-puan yang sedang melihat pada muka surat 218, bukan abiqa tetapi abaqa. Abaqa, farra, tambah satu lagi di situ. Haraba, tambah satu lagi. Haraba. Haraba yahrubu, maksudnya lari juga. Tambah satu lagi, mana ada 3. Abaqa, farra, haraba. 3 lari. Tapi yang kita bincangkan semalam, abaqa dan juga haraba memberi makna lari tapi dalam keadaan takut. Bila farra, lari juga tapi menunjukkan pergerakan lari. Kemungkinan takut, kemungkinan tak takut. Wa anna dhananna allan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Haraba, lari. Kami tak dapat lemahkan Allah, kami lari. Walan nu'jizahu, kami tidak akan. Walan nu'jizahu haraba. Okey. Sekarang kita bincang mengenai dengan kolom yang nombor 2. Ata dan juga ja'a. Ini dua perkataan yang maknanya sama. Ata, ja'a. Ata maksud datang, ja'a maksud datang. Ata ni seperti mana kita sebutkan semalam, dia adalah sulasi. Bila fi'il sulasi 3 huruf, dia maknanya datang. Bila ada penambahan 1 huruf jadi ata, a tu dipanjangkan, jadi atas wazan af'ala, memberi implikasi yang berbeza, iaitu mendatangkan atau memberi. Sama makna dengan a'ta, makna memberi. Kemudian sekarang ini kita bincang mengenai dengan ata dan juga ja'a. Apa perbezaan dia antara ata, ja'a? Dua-dua makna sama. Dalam Al-Quran, dalam surah Maryam, Allah Ta'ala rakamkan kisah Maryam. Fa'atat bihi qawmaha tahmiluh qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariya. Fa'atat, daripada ata. Sebab apa ada ta muannas, ta ta'nis? Kerana Maryam, fa'il dia. Fa'atat bihi qawmaha tahmiluh. Maryam datang kepada kaumnya, menggendong, membawa anaknya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Sebab apa datangkan ata?
Kerana ata ni lebih mudah daripada ja'a. Sebab ja'a tu datang juga tapi susah. Ata ni lebih mudah. Sebab bila mana Nabi Maryam alaiha salatu wassalam fa'atat bihi qaumaha tahmiluh. Maryam datang menggendong anaknya Isa alaihi salatu wassalam, berjumpa dengan kaum dia. Datang nak pergi berjumpa kaum dia, bawa anak. Bawa anak mudah ke susah? Bawa anak mudah, tak susah. Sebab baby tak berat mana pun kita boleh angkat. Dan benda bawa Nabi Isa bukan satu perkara yang sulit. Selepas daripada itu, Allah Ta'ala kata, qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariya. Allah Ta'ala gunakan ji'ti. Tak gunakan apa perkataan apa? Tak gunakan perkataan ata. Tak guna perkataan ataiti. Tapi dia gunakan ji'ti. Sebab ji'ti ni susah. Dia susah. Mereka kaum Maryam akan berkata, ya Maryam, laqad ji'ti syai'an fariya. Sesungguhnya kamu telah bawa datang satu perkara yang mungkar. Ji'ti syai'an, kamu telah bawa datang. Kamu telah mendatangkan satu perkara yang mungkar. Sebab apa diletak ji'ti, tak diletakkan ataiti? Kerana ji'ti memberi satu makna yang susah. Apa yang susahnya? Susah kerana al-muwajahah. Bawa anak pergi jumpa kaum mudah. Yang susahnya al-muwajahah, berhadapan dengan kaum. Bila berhadapan dengan kaum, mereka akan tanya, kamu tak kahwin, tak ada suami, macam mana boleh ada anak ni? Nak berhadapan, nak bersemuka bukan perkara yang mudah. Sebab itu didatangkan ji'ti. Dalam surah Taha, laqad ji'tum wa qalu ittakhadhar rahmanu walada. Mereka orang kafir kata apa? Allah Ta'ala ni ambil anak, jadikan anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sesungguhnya kamu telah bawa datang, mendatangkan satu perkara yang idda, perkara yang mungkar. Idda, ji'tum idda. Sebab apa ji'tum? Tak dikatakan ataitum. Sebab benda tersebut bukan mudah. Bawa datang tu bukan mudah, benda susah. Apa yang susah? Di hadapan Allah Ta'ala nanti kau jawab. Jawablah di hadapan Allah. Yang kata Allah Ta'ala ada anak ni, bukan perkara yang mudah. Sebab tu tak diletakkan ataitum, tapi diletakkan ji'tum. Dalam surah Maryam juga, di bawah, di ayat akhir-akhir surah Maryam, banyak datang perkataan apa? Ata. Apa dia? Iaitu in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Atir rahman. Ata ya'ti. Ati isim fa'il ya. Ata ya'ti. Sebab apa digunakan ati? Tak digunakan perkataan ja'i. Sebab setiap makhluk akan datang kepada Allah Ta'ala sebagai seorang hamba. Itu mudah. Datang berjumpa Allah, mudah. Yang susahnya penghisaban. Yang susahnya bila disoal selidik oleh Allah. Datang mudah. Wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Wa kulluhum atihi. Setiap mereka, manusia ni, atihi. Sebab apa digunakan atihi? Tak digunakan perkataan ja'ihi. Atihi. Sebab datang, setiap orang akan datang seorang-seorang di hadapan Allah mudah. Yang payah diselidik dan juga disoal, diperincikan amalan itu yang susah. Kemudian dalam ata ini juga, ata amrullahi fala tasta'jiluh. Telah ditetapkan, ata telah datanglah amrullah, ketetapan Allah. Apa telah datang ketetapan Allah? Iaitu hari kiamat telah ditetapkan oleh Allah. Ata amrullah, telah datanglah amrullah, ketetapan Allah. Maknanya apa? Ketetapan hari kiamat telah ditetapkan oleh Allah. Mudah tak hari kiamat? Mudah. Allah Ta'ala jadikan. Nak kiamat, hilang cahaya matahari, bintang-bintang berjatuhan, dilipat, gunung-gunung akan berterbangan. Itu semua mudah bagi Allah. Sebab itu dikatakan ata amrullah. Ata tu mudah, tapi bila ja'a tu susah. Sebab balik. Baik, bila kita nak belajar ni Ustaz, kita kena sedia buku tulis, kena sedia ada pen. Yang kita dengar bila kita dengar, sekejap lagi dia lupa habis semua. Sangat mustahak kita adakan buku tulis,
Kena ada pen. Kemudian saya baca sikit Ustaz. Ustaz tadi tajuk senarai perkataan sererti muka surat 218. Tuan-tuan puan-puan sangat mustahaklah, sangat membantu bila kita berusaha untuk mendapatkan buku-buku yang ditulis oleh Ustaz Dr. Wan Rusli Wan Ahmad. Dia ada 2 buku, dia rangkumkan jadi satu. Baik, perkataan di dalam Al-Quran walaupun mempunyai makna yang hampir sama jika diterjemahkan, hakikatnya perkataan-perkataan ini mempunyai perbezaan dari sudut penggunaan dan lain-lain. Jadi Ustaz Wan Rusli menasihatkan kita kena rujuk perkara ini di dalam tafsir yang muktabar. Sebelum Ustaz sambungnya tu, tolong huraikan sendiri lagi sekali Ustaz bagi peningkatan yang ini tadi ni. Belum Ustaz sambungnya tu. Ini saya sentuh awal-awal tadilah, iaitu maknanya sama. Cuma dari segi implikasi maksud yang diletakkan di mana itu berbeza. Selalu kita sebut tanam pokok lain, tanam orang lain. Okey. Kemudian kita lihat dalam surah Ar-Ra'd ayat dekat-dekat nak akhir tu sebelum surah Ibrahim. Awalam yarau anna na'til arda nanqusuha min atrafiha. Nampak? Awalam yarau anna na'ti. Sebab apa tak didatangkan tak didatangkan naji'i, tapi datangkan na'ti. Naji'i makna kami datangkan, na'ti pun kami datangkan. Kerana bagi Allah mudah untuk pindah milik negara-negara kafir, daerah-daerah kafir, berikan kepada orang Islam. Mudah, tak susah bagi Allah. Sebab itu digunakan ata ya'ti. Awalam yarau anna na'til arda nanqusuha min atrafiha. Mudah bagi Allah untuk berikan kepada daerah-daerah kepada orang-orang Islam. Kemudian yang aneh dan peliknya perkataan ja'a yaji'u, sebab dia susah tau. Ja'a yaji'u ni datang dalam keadaan susah. Tidak ada fi'il mudhari' dalam Quran yaji'u. Tak ada. Kalau ada tuan-tuan boleh bagi tahu lah. Kalau tuan-tuan jumpa yaji'u fi'il mudhari' tak ada, taji'u ke tak ada. Yang kemudian fi'il amar pun tak ada. Fi'il amar ji, ja'a yaji'u ji, tak ada juga dalam Quran. Isim fa'il tak ada juga. Isim fa'il ja'in tak ada. Tapi untuk ata ya'ti ni banyak. Ata ya'ti isim fa'il pun ada, fi'il madhi pun ada, fi'il mudhari' pun ada. Itu perbezaan. Sebab apa tak didatangkan ja'a yaji'u? Kerana ja'a yaji'u datang dalam keadaan yang susah. Ata ya'ti datang dalam keadaan mudah. Itu yang kita perlu highlightkan. Okey. Jadi Ustaz Farid tadi menggunakan perkataan-perkataan yang banyak kata-kata yang kita rasa kita tak pernah dengar. Jangan risaulah, jangan kita takut, kita sabar. Nanti pelan-pelan Allah SWT akan bagi kita faham. Kerana Ustaz Dr. Wan Rusli ni, dia membuat buku ini, dia membuat itu kaedah terpilih dan teknik pemulih. Teknik pemulih bagi yang belajar Arab tidak boleh-boleh. Kalau kita duduk di sini, kita dengar Ustaz Farid duk cakap, Ustaz Agong duk cakap siapa benda-benda yang baru, benda terma grammar tu yang baru, kita nak risau, kita takut, susah. Jangan. Sabar, duduk, berdoa kepada Allah, zikir selalu kepada Allah, baca Al-Quran setiap masa, insya-Allah Allah akan memudahkan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, sebenarnya sekolah-sekolah tahfiz ni, masya-Allah, ada banyak juga yang memberi tumpuan kepada pelajaran bahasa Arab. Ada yang menekan kepentingan bahasa Arab di sekolah-sekolah tahfiz, sekolah-sekolah agama. Tapi di tempat kita ini ramai juga pelajar-pelajar dah jadi hafiz, dah syahadah datang ke tempat kita. Tapi masya-Allah, mereka datang bila kita cek bahasa Arab tak tahu langsung. Jadi tidak ada penekanan, ada yang tidak memberi penekanan. Tetapi tidak ada masalah. Kita bersama-sama dengan semua sekolah-sekolah tahfiz, kita buat program 1 bulan untuk mereka mempelajari asas-asas bahasa Arab. Dan yang penting itu,
Iaitu mereka belajar bahasa Arab Al-Quran. Datanglah sebulan ke sini, pagi, petang, siang, malam, mereka akan terus dengan hafazan-hafazan mereka. Kemudian kita selit dengan pengajian bahasa Arab Al-Quran. InsyaAllah Allah akan memudahkan. Baik, saya rasa kita dah sampai penghujung. Besok lagi insyaAllah kita berjumpa lah. Masih lagi kita kekalkan jam 8.30 pagi lah. Besok 8.30 pagi. Bersabarlah. Yang paling-paling mustahak kepada tuan-tuan dan puan-puan, sangat-sangatlah mustahak, terimalah program ini sebagai program bersama. Ramai yang dia suka dia belajar tu seorang-seorang dia duduk diam di rumah. Tak boleh. Ini kita kena menyampai. Inilah dakwah. Kita kena dakwah, sampaikan kepada ahli-ahli keluarga kita kepentingan mempelajari bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Kerana semua kita solat. Setiap hari kita solat, tapi kita tak kisah imam yang duk baca surah apa tu, kita tak kisah. Kalau orang yang bagus, yang berusaha betul-betul nak faham, habis saja solat nanti, solat berjemaah, dia akan pergi ke imam. Lebih-lebih lagi imam yang hafiz ni, di mana tuan imam baca muka surat yang keberapa, ayat keberapa, terus kita ambil Al-Quran terjemahan, kita cek. Pasal setiap hari kita solat maghrib, isya dan subuh itu semuanya kena baca kuat. Bukan untuk kita nak dengar imam baca tanpa kita memahami. Sebenarnya tujuan dia baca kuat tu untuk kita jemaah memahami peringatan dari Allah. Itu diutamakan. That's why kita datang, kita bersama-sama kita mempelajari bahasa Arab Al-Quran ini agar kita dapat memahami. Tujuan dia bila kita dengar orang baca Al-Quran, kita faham. Sebab itu anak-anak kita, ahli-ahli keluarga kita, seluruh masyarakat, jika semuanya faham bahasa Arab Al-Quran, pasti negara kita akan menjadi sangat-sangat aman. Semua akan takut betul pada Allah. Bila kita solat pun kita akan takut pada Allah bila kita faham. Setiap hari peringatan-peringatan melalui solat itu, kita baca Al-Quran setiap hari, kita faham maksud-maksud dia, kita akan takut membuat perkara-perkara yang mungkar, perkara-perkara yang dilarangkan oleh Allah. Kita akan ingin setiap masa mengikuti segala ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh faham hadis dan sebagainya. Baik, setakat itu sajalah. Ada apa-apa Ustaz nak simpul? Tak nak mau? Ustaz Farid, ada apa nak cakap? Cukuplah. Baik, kita terima kasih banyak-banyak kepada tuan-tuan dan puan-puan. Ingat tuan-tuan puan-puan, tolong sharekan. Tolong share. Dan kalau dapat kita punya YouTube tengah hari ini sekejap lagi dalam masa 1 jam terus ada YouTube. Tolonglah ambilkan itu, viralkan kepada semua grup-grup. Ada orang tu duduk dalam grup, dia takut nak share, dia takut kena marah ke apa tak tahu. Ini bukan jangan marah-marah pula ini. Ini perkara ilmu Allah ni. Kita kena share, kita kena viralkan ilmu-ilmu ini, ilmu memahami bahasa Arab Al-Quran. Allah turun Al-Quran dalam bahasa Arab. Sekarang kita bersama terima program ini sebagai program kita. Kita nak belajar bahasa Arab, memahami Al-Quran. InsyaAllah. Setakat itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudahi dengan tasbih kafara. Subhanakallah bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah.